Selamat sejahtera ke channel Core Science. Topik video ini adalah tentang pelbagai jenis sel, tisu dan sistem dalam badan manusia dan urutan organisasi sel. Dalam badan manusia ada berbagai jenis sel. Sel-sel yang kita akan bincang ialah sel darah merah, sel darah putih, sel otot, sel saraf, sel tulang dan sel pembiakan. Sel darah ini adalah sel darah merah. Sel darah merah tiada nukleus dan dia berbentuk cakra. Kenapa dia warna merah? Ini kerana dia mengandungi pigmen warna merah yang dipanggil hemoglobin. Fungsi sel darah merah adalah mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Jika banyak-banyak sel itu bergabung dan bekerjasama, dia akan menjadi tisu darah. Dan kerjanya adalah untuk mengangkut dan menghantar oksigen dan glukosa, iaitu makanan, ke seluruh badan kita. Di dalam darah kita ada sel darah merah, sel darah putih, platelet dan plasma. Tisu-tisu darah itu akan bergabung dan berfungsi bersama-sama untuk membentuk sistem darah atau sistem pengedaran darah. Ini adalah sel darah putih. Sel darah putih dia ada nukleus dan bentuk dia sentiasa berubah, dia tak ada bentuk yang tetap. Dan fungsinya adalah untuk membunuh mikroorganisma. Sel darah putih ini dia sebagai doktor di dalam badan kita. Kalau ada benda-benda yang asing atau partikel asing seperti bakteria masuk ke dalam badan kita, sel darah putih akan berfungsi untuk melawan jangkitan pesakit dengan membunuhkan bakteria itu, membunuhkan mikroorganisma itu. Dan dia akan menghasilkan antibodi. Maka sel darah putih ini dia merupakan doktor, dia merupakan tentera menjaga badan kita. Sel darah putih sebenarnya banyak jenis, tetapi untuk setakat tingkatan 1, anda tak payah hafal semua nama-nama itu. Okey, so apa itu platelet? Cikgu kata dalam darah ada platelet. Okey, so platelet itu sebenarnya adalah kepingan sel pecah. Dia membantu dalam pembekuan darah. Apa itu plasma? Plasma ialah benda liu yang ada di dalam darah. Dia ada 90% adalah air dan dia ada 10% bahan terlarut. Ini adalah sel otot yang kita selalu cakap masa. Okay, sel otot dia mengecut dan mengendur untuk membolehkan pergerakan badan kita. Kita boleh bergerak sebab dia boleh mengecut dan mengendur. Okay, sel otot ini kalau dia bergabung secara kumpulan, dia akan menjadi tisu otot. Dan tisu-tisu otot ini bergabung dan bekerjasama, dia akan menjadi sistem. Sistem otot dia membolehkan kita bergerakan. Okey, dan jika kita tengok di bawah mikroskop, kita boleh nampak ini tisu otot ni. Dan apabila kita lukislah macam ni. Okey, tisu otot sebenarnya dia ada sel otot atau tisu otot sebenarnya dia ada banyak jenis. Okey, antaranya ada otot licin, otot kardium atau kardiak, otot rangka. Dan ini di tempat berlainan, jenis otot pun berlainan. Jenis sel otot di jantung tidak sama dengan jenis sel di tangan kita. Okey. Okay, ini adalah sel saraf. Sel saraf dia tolong hantar mesej, tolong hantar maklumat ke seluruh badan kita. Dan maklumat itu dipanggil impuls.
Sel saraf dia hantar message, hantar impuls, hantar maklumat ke seluruh badan kita. Dan dia ada beberapa jenis sel saraf. Sel saraf dia mengandungi fiber. Sel saraf jika dia bergabung dan bekerjasama untuk menjalankan fungsi dia, dia panggil tisu saraf. Dan tisu-tisu saraf ini bila dia bergabung dan bekerjasama, dia membentuk sistem saraf. Sistem saraf ini akan bawa informasi maklumat dalam bentuk impuls. Ini adalah sel tulang. Sel tulang kalau bergabung, dia akan jadi tisu tulang. Kerja dia ialah melindungi dan menyokong badan kita. Dan bila tisu-tisu tulang ini bergabung, dia akan jadi sistem rangka. Janganlah sebut sistem tulang, kita panggil dia sistem rangka. Okey, ini adalah sel pembiakan. Sel pembiakan dia terlibat dalam pembiakan sel sperma dan sel ovum. Sel sperma dia akan membawa bahan genetik iaitu bahan-bahan maklumat lelaki, dan sel ovum dia akan membawa bahan genetik perempuan. Dan apakah fungsi mereka? Mereka menghasilkan anak. Ini adalah sistem pembiakan. Okey, sel epitelium. Sel epitelium adalah sel yang melindungi lapisan permukaan kulit dan organ dalaman. Ada buku dia lukis macam ini saja. Dia adalah sel epitelium. Dan ada buku dia lukis seperti macam ini. Dia juga sel epitelium dan fungsi dia sama, menutupi permukaan badan. Dan jika anda tengok di bawah mikroskop, ini adalah bahagian usus kecil. Okey, bahagian macam ini adalah sel epitelium. Okey, semua ini yang di permukaan. Okey, ini adalah sel-sel tisu-tisu epitelium. Sel epitelium dia membentuk lapisan yang melindungi organ badan. Dan sel ini juga boleh melembiskan mukus iaitu lentil. Okay, jenis-jenis buku yang lain lukisannya ada beza sedikit, okay, tetapi lebih kurang sama. Okay, mari kita ulang kaji apa yang kita baru belajar tadi. Okay, kita tengok daripada fungsi. Okay, daripada fungsi. Cikgu suka tengok daripada bahagian fungsi dulu. Okay, mengangkut oksigen dan karbon dioksida semasa pertukaran gas. Okay, siapa yang buat kerja ini? Sel saraf, sel epitelium, sel darah merah, sel pembiakan, sel otot atau sel darah putih. Okay, angkut oksigen ialah bahagian sel darah merah. Okay, siapa yang musnahkan partikel asing? Doktor. Okay, doktor ialah sel darah putih. Siapa yang menerima rangsangan, menghantar impuls? Ini yang penting. Bahagian ini adalah saraf. Saraf hantar impuls. Okay, kecut kendur untuk pergerakan badan sel otot. Okay, yang menghasilkan anak. Siapa guna kerja? Sel pembiakan. Dan membentuk satu lapisan yang melindungi sel. Okay, melindungi sel ialah sel epitelium. Adakah anda menjawab dengan betul? Seterusnya, kita tengok apa itu urutan organisasi sel. Sel, tisu, organ, sistem, organisma. Ini adalah urutan organisasi sel. Kebanyakan sel di dalam organisma, multisel, dia mempunyai fungsi tertentu atau fungsi spesifik. Sel-sel dengan fungsi yang sama, dia akan bergabung dan membentuk tisu.
Tisu-tisu yang berlainan, dia akan bekerja sama, dia akan bergabung dan dia menjalankan satu fungsi dan membentuk organ. Organ-organ yang mempunyai fungsi berkaitan akan bergabung membentuk sistem. Contohnya di sini, sel epitelium, dia bergabung menjadi tisu epitelium dan akhirnya dia akan bergabung menjadi organ usus kecil. Usus kecil dia akan bergabung dengan usus besar, perut dan organ lain untuk membentuk sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah salah satu jenis sistem di dalam organisma. Dalam organisma kita ada sistem pencernaan, sistem perkumuhan dan sistem-sistem yang lain yang bergabung menjadi organisma. Maka pelbagai sistem ini akan bekerjasama untuk membentuk suatu organisma. Terdapat pelbagai sistem yang menjalankan fungsi utama dalam badan manusia. Setiap sistem itu terdiri daripada beberapa organ yang bekerja secara bersepatu untuk melakukan sesuatu fungsi yang khusus. Fungsi semua sistem mesti berkoordinasi supaya manusia boleh hidup dengan sempurna. Bagaimana tubuh manusia terbentuk? Kita mula daripada sel, tisu, organ, menjadi sistem dan akhirnya terbentuk organisma. Apakah yang akan berlaku tanpa kewujudan urutan organisma sel? Jika tak ada urutan organisma sel di dalam manusia, manusia tidak dapat menjalankan berbagai fungsi dengan serentak dan tidak dapat membentuk organisma yang kompleks dengan sempurna. Berbagai sistem itu akan membentuk satu organisma. Antara sistem itu ialah sistem rangka. Sistem rangka yang anda tahu sistem tulang. Tapi kita tak panggil sistem tulang. Kita panggil dia sistem rangka. Kerja dia adalah untuk menyokong badan dan melindungi organ dalaman seperti peparu, hati. Dia tolong melindungi. Tulang melindungi organ-organ dalaman. Sistem otot adalah sistem yang boleh membantu kita bergerak, membantu pergerakan badan. Sistem perkumuhan di dalamnya ada organ peparu, kulit, ginjal. Sistem perkumuhan adalah untuk menyingkirkan bahan buangan yang berlebihan di dalam badan kita. Sistem pencernaan, organ-organ yang terbentuk sistem pencernaan ialah mulut, pankreas, hati, usus besar, usus kecil. Sistem pencernaan, dia punya kerja adalah memecahkan bahan makanan yang kompleks kepada yang lebih ringkas untuk membolehkan badan kita serap dengan senang. Sistem integumen, pernah dengar sistem integumen? Sistem integumen adalah kulit. Kulit adalah organ. Kulit adalah organ yang melindungi badan daripada kekeringan dan mengawal suhu badan supaya kita tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas. Sistem limfa adalah sistem yang mengalirkan bendalir limfa ke dalam saluran darah untuk kita mempertahankan badan kita daripada jangkitan bakteria, virus dan lain-lain. Maka sistem limfa ini merupakan sistem kesihatan. Sistem saraf adalah sistem yang bawa maklumat dalam bentuk impuls daripada otak ke seluruh badan. Organ-organ yang terlibat ialah otak, saraf tunjang dan saraf. Sistem peredaran darah, darah akan mengangkut oksigen, nutrien dan hormon yang kita perlu ke seluruh badan. Maka organ
Yang terlibat di dalam sistem peredaran darah ialah jantung dan sarur darah. Di dalam sarur darah ada sel darah merah, sel darah putih dan ada platelet, plasma. Sistem respirasi yang lebih anda kenal ialah sistem pernafasan, tetapi yang lebih tepat kita perlu tulis sistem respirasi. Okey, sistem respirasi adalah nama yang lebih tepat. Dia mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida daripada sel dalam badan dan hantar ke seluruh badan. Sistem endokrin yang pasal hormon-hormon. Sistem endokrin akan menghasilkan hormon untuk menyelalaskan tindak balas di dalam badan. Sistem pembiakan yang terlibat sperma ovum yang menghasilkan anak. Setakat ini sahaja video hari ini dan kita akan jumpa lagi di channel CoScience. Terima kasih bersama dengan saya. Jangan lupa tekan butang subscribe